masih belum sempurna. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar anak-anak tahun 3? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi kesempatan untuk kita bertemu di Majlis Ilmu kelas atas talian bersama saya Ustaz Ahmad Syukri bin Yusof. Pada hari ini kita sambung pelajaran yang lepas bagi mata pelajaran akhlak. Pada minggu ini kita akan belajar adab menziarahi rakan. Sebelum tu anak-anak, marilah sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul uqdatan min lisanana yafqahu qawlana birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita meneruskan pelajaran ini, sedikit kita ulang kaji. Pelajaran yang lepas, di minggu yang lepas kita dah belajar tentang fadilat beradab ketika menziarahi orang sakit, apa kebaikannya, apa fadilatnya, apa orang kata perkara yang baik bila kita beradab ketika menziarahi orang sakit, kan Ustaz dah terangkan banyak perkara yang ada. Dan juga kita dah belajar juga minggu lepas akibat tidak beradab. Apa akibat atau apa kerosakannya apabila kita tidak jaga adab. Apa keburukannya bila kita tak jaga adab, kan? Banyak keburukannya anak-anak, kan? Baiklah, itu pelajaran yang lepas dan insya-Allah pada hari ini kita akan belajar tentang adab-adab ketika menziarahi rakan. Ustaz percaya ramai di kalangan kamu sering berziarah ke rumah rakan sebelum pandemik, sebelum PKP ni, kan. Tapi sepanjang PKP ni Ustaz percaya kamu semua duduk di rumah. Jadi insya-Allah selepas ni kalau keadaan dah kembali pulih seperti biasa, bolehlah kita amalkan adab-adab ketika menziarahi rakan. Mungkin ada ketikanya kita berkunjung ke rumah rakan kita, bolehlah kita amalkan adab-adab ini. Dan juga saya akan sentuh juga sedikit mengenai fadilat menziarahi rakan dan juga nanti insya-Allah kita amalkan sedikit dan ada beberapa info untuk anda. Kita amalkan, cuba amalkan memberi salam kepada rakan. InsyaAllah di hujung nanti Ustaz akan sentuh sedikit. Baik, kita terus ke pelajaran yang pertama. Adab-adab ketika menziarahi rakan. Baik, ada 7 perkara apa yang perlu kita lakukan ketika kita berkunjung ke rumah rakan, ya. Yang pertama, sebelum kita nak datang tu, memberitahu rakan ketika hendak berziarah. Itu yang pertama, bunga yang pertama tu, memberitahu rakan ketika hendak berziarah. Nak datang rumah saudara, nak datang rumah kawan, bagi tahu dulu berapa ramai nak datang. Jangan main terjah aja. Mana tahu tuan rumah tengah mungkin tengah sibuk, tengah renovate rumah atau tengah berkemas dan sebagainya. Kita datang akan menimbulkan rasa tak selesa. Jadi bila kita dah bagi tahu, tuan rumah boleh bersedia. Kawan adik tu, kawan anda, kawan kamu boleh bersedia untuk menerima kedatangan kita. Yang kedua, ini mustahak, kita kena pilih waktu yang sesuai untuk berziarah. Pilih waktu yang sesuai untuk berziarah, masa-masa yang sesuai. Jangan tengah malam, jangan terlampau awal pagi, kan. Masa-masa yang sesuai ni penting anak-anak, untuk kita tidak mengganggu dan sebagainya. Yang ketiga, memberi salam kepada orang yang kita ziarahi. Bagi salam, dah sampai rumah bagi salam, nak masuk, minta izin masuk, duduk, beradab dan sebagainya. Seterusnya, meminta izin sebelum masuk. Nak masuk minta izin dulu. Kemudian membaca doa. Baca doa ni kita ada baca doa masuk rumah ataupun baca doa kesejahteraan untuk rakan. Baca doa, apa-apa doa, ialah yang boleh kita amalkan. Banyak doa, insya-Allah kalau sempat nanti Ustaz kongsikan pada kamu. Kemudian berkata perkara yang baik dan berfaedah.
berkata perkara yang baik dan berfaedah. Jangan sembang-sembang kosong, jangan jaja-jaja berita fitnah dan lain-lain ya. Tak pasti jangan kongsi. Kemudian jangan berziarah terlalu lama. Ini yang terakhir penting juga ya, jangan berziarah terlalu lama sampai malam kan. Sampai malam mengganggu tuan rumah, mungkin ada aktiviti yang dia nak lakukan tapi disebabkan kita ada, dia terhalang dari melakukan aktiviti. Jadi pilih masa yang sesuai dan jangan terlalu lama. Kemudian kita akan ke fadilat menziarahi rakan anak-anak. Fadilat menziarahi rakan, apa fadilatnya, apa kebaikannya kalau kita berziarah rumah rakan ataupun ke tempat rakan kita atau saudara mara kita. Yang pertama sekali, dia boleh mengeratkan hubungan silaturrahim. Hubungan silaturahim ni amat penting sekali, kita kena jaga. Jangan sampai terputus. Jangan sampai putus sahabat, putus saudara, ya, putus tali silaturahim. Jangan ya, jangan. Yang kedua, apa fadilat dia, apa kebaikan dia? Yang kedua, dapat bertukar fikiran dan maklumat. Ya, dapat dengar berita, dengar khabar, apa khabarnya sekarang kan. Lepas tu kita pula cerita pasal kita sekian sekarang begini, belajar ke apa kan. Ni kebaikan dia. Kemudian yang ketiga, dapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berziarah ni anak-anak, kita pergi rumah saudara kita, kita pergi rumah rakan kita berziarah untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Allah Subhanahu Wa Taala berikan pahala dengan perbuatan itu. Walaupun kita datang, dapat makan lagi, dapat seronok, dapat sembang-sembang, tapi dalam kita tak sedar kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, mengetahui khabar berita. Ustaz dah sebut tadi, bila kita datang berziarah, kita boleh beri berita gembira, ya, khabar apa keadaan kita sekarang dan lain-lain. Dan yang terakhir, menambah kasih sayang sesama rakan. Bila kita sering berkunjung, jaga adab, ya, kita akan disukai oleh rakan, disukai oleh masyarakat, disukai ibu bapa, saudara mara. Dan kita akan punya ramai kawan. Itu kebaikannya anak-anak. Dan sedikit saya nak sentuh, tahukah anda kehadiran tetamu membawa berkat kepada tuan rumah. Ya, tetamu yang datang membawa rahmat dan berkat, dan tetamu yang pulang akan bersama dengan dosa-dosa yang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menziarahi para sahabatnya jika berkelapangan. Berziarah ni adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita amalkan, kita dapat pahala sunnah, pahala beramal dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ziarah ini sangat dituntut oleh syarak. Lebih-lebih lagi bila kita tahu saudara kita berada dalam musibah, dalam masalah, dalam kesusahan, kerumitan, bolehlah kita ziarah dia dengan menghulurkan sedikit bantuan atau beri semangat, sumbangan, semangat, sokongan moral dan lain-lain. Dan juga anak-anak, marilah kita amalkan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan sesama Muslim. Kita cuba amalkan mendahului memberi salam. Apabila kita jumpa rakan kita, kita dulu bagi salam. Kita amalkan benda ni anak-anak. Sebab banyak fadilatnya, banyak kebaikannya kalau kita amalkan ucapan salam ini. Sebenarnya ucapan salam ni kita ucapkan, semoga salam sejahtera ke atas kamu, dan kawan kita tu pun jawab, dia kata semoga kamu juga begitu kan. Macam tu. Jadi perkara ini sangat baik, sangat bagus dan dianjurkan oleh agama untuk kita sebarluaskan salam. Ada adab-adabnya memberi salam ni, insya-Allah ada berkelapangan nanti kita akan bincangkan, mungkin di sekolah, insya-Allah, sebab kita akan bertemu di sekolah. Ya, tak sabar rasanya kita nak jumpa di sekolah, insya-Allah pada hari Isnin nanti. Jadi anak-anak, sebagai latihan, Ustaz harap kamu dapat menghafal 3 fadilat dan adab menziarahi rakan, serta kamu tulis. Kamu tulis semua dalam buku tulis kamu, dan kamu hafal sekurang-kurangnya 3 fadilat dan juga 3 adab menziarahi rakan. Dan kamu boleh buat buku aktiviti mata pelajaran akhlak itu yang Ustaz dah pun bekalkan kepada kamu. InsyaAllah nanti kita jumpa kat sekolah, Ustaz akan semak buku-buku ataupun kerja-kerja yang telah
kamu siapkan itu nanti. Baik anak-anak, sampai kita jumpa lagi. Seperti biasa, jadilah generasi berilmu, beriman dan beradab. Jaga diri, jaga peribadi, jaga akhlak, jaga solat. Dan jangan lupa sebarkan salam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.